اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا Amin. إلا ما علمتنا إنك Innaka أنت antal العليم alimul الحكيم hakim. Amin. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا Amin. مفهم سليمان فهمنا Amin. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم Amin. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita nak menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Mujadalah. Sekali lagi mohon maaf agak lewat sikit pada hari ini. Baik, tak nanti Nuriah saya nak share screen. Sekejap, saya nak pin Ustaz ni. Asyik tak kena aje. Bagi Ustaz nanti dia nak pin. Tengah nak pin tadi orang lain yang jadi kena pin. Sekarang orang lain keluar kan. Sekejap. Okey, dah. Dah. Sekejap, belum lagi. Sekejap nak share screen. Tadi lupa nak on siap-siap. Okey, dah. Baik. Aku host tak? Tak ya? Tak apa. Baik, kita nak baca dulu surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat yang ke berapa sekarang? 18 lah. 18, 17 sudah dah. Baik, kita masih pada ayat yang ke-17. 17. Itu masih pada ayat yang ke-17. Sebab minggu lepas kita ambil sempat masuk sikit je ayat yang ke-17 ini. InsyaAllah kita nak baca sekali ayat yang ke-17 daripada surah Al-Mujadalah pada muka surat 544. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Faham Ustaz? Terjemahan. Harta benda dan anak pinak mereka tidak berguna sedikit pun kepada mereka untuk berlindung daripada azab Allah. Mereka lah ahli neraka. Mereka tetap kekal di dalamnya. Baik, pada minggu lepas kita dah bincang sedikit, dah sebut sedikit mengenai ayat ke-17 ini, iaitu dalam terjemahan ni pun direct je. Allah kata harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Daripada ayat tu kita boleh dapat direct saja. Kita telah lihat beberapa ayat, iaitu orang munafik dan juga orang kafir, mereka menyangka bahawa harta dan anak pinak dapat menyelamatkan mereka. Mereka menyangka bahawa harta dan anak pinak itu dapat menyelamatkan mereka. Dan dalam pada Allah dah memberikan kepada mereka harta dan anak pinak yang ramai, harta yang banyak, Allah bagikan jawatan, Allah bagikan kuasa. Tapi tanpa segan silu, orang kafir dan juga orang munafik masih lagi nak minta Allah tambah lagi harta ataupun anak pinak dia. Sedangkan perkara yang paling utama untuk diberi perhatian, mereka tak beri perhatian. Apakah ia perkara yang Allah sebutkan yang mereka tak bagi perhatian itu? Dalam surah yang keberapa kita sebutkan? Surah ke-74 kita dah sebutkan, iaitu apa? Innahu kana li ayatina anida. Allah kata kamu nak minta ini, kalla, tak boleh. Sebab apa? Sebab kamu tu dengan ayat-ayat kami, iaitu Al-Quran ini, kamu berpaling, kamu ingkar, kamu melawan, kamu tak nak ikut, kamu tak nak dengar. Kan?
Itu yang utama, aku suruh buat, engkau tak nak buat. Tapi lepas tu kau nak minta pula aku kan. Macam bos, suruh buat kerja, tak nak buat kerja. Masuk kerja lewat, dah masuk online dulu. Lepas tu sampai due date, kerja tak hantar. Kan? Lepas tu nak minta naik gaji. Memang takkan dapat lah kalau macam tu kan. Jadi macam itulah yang orang kafir dan juga orang musyrik dan orang munafik sangka. Apa yang dah ada, mereka nak minta tambah. Dalam keadaan apa yang Allah suruh buat, mereka tak buat. Terutamanya tidak memberi perhatian kepada Al-Quran ini. Baik. Kemudian kita telah sebutkan, kita telah lihat pada surah yang ke-57. Kita berhenti hari itu pada ayat yang ke-20 dalam surah yang ke-57 ini. Kita lihat lagi sekali, iaitu pada muka surat 540 surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-20. Kita lihat kejap. Baik. Iaitu Allah berfirman, kita dah ambil ayat ini pada minggu lepas. Pada bahagian awalnya, iaitu Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata la'ibun, permainan, dan lahun, senda gurau. Dan ulama menafsirkan bahawa la'ibun ini adalah kelalaian secara fizikal. Lahun adalah kelalaian yang di dalam hati, itu yang lalai. Jadi la'ibun dan lahun, kira lalai luar dan dalam. Dunia ini adalah kehidupan yang melalaikan luaran dan melalaikan dalaman. Melalaikan fizikal manusia dan melalaikan dalaman manusia. Dan apa lagi dalam kehidupan dunia ini yang manusia, kehidupan dunia ini berkisar mengenai apa? Pertama, Zinatun. la'ibun, yang kedua lahun, yang ketiga wazinatun. Wazinatun ini maksudnya apa? Perhiasan. Maksudnya perhiasan. Kat terjemahan tulis sini perhiasan. Baik, perhiasan. Allah sedang memberitahu kepada kita apakah dia hakikat sebenar kehidupan dunia ini. Allah beritahu pertama dia adalah la'ibun, permainan, walahun, seni gurau. Yang ketiga dia adalah perhiasan. Apakah perhiasan-perhiasan yang ada dalam kehidupan dunia ini? Kita lihat surah yang ketiga ayat ke-14. Muka surat 51. Pada muka surat 51, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat ke-14. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Wallahu indahu husnul ma'ab. Terjemahan. Dijadikan indah pada pandangan manusia
kecantikan kepada syahwat, yakni perkara yang diingini nafsu, iaitu wanita-wanita, anak pinak dan harta benda yang melimpah ruah berupa emas, perak, kuda-kuda yang terbaik, binatang-binatang ternakan serta kebun tanaman. Demikian itu merupakan kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali, iaitu syurga. Baik. Maka kat ayat ini, ayat tadi, ayat yang ke surah Al-Hadid, ayat yang ke-20 tu, Allah bagi tahu secara umum. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Begitu sesungguhnya tidak lain kehidupan dunia ini adalah apa? La'ibun, permainan, senda gurau dan juga perhiasan. Dan dalam ayat ini, ayat ke-14 yang kita sedang lihat ini, Allah bagi tahu apakah di perhiasan yang Allah hiasi dunia ini. Maka Allah kata, zuyyina linnas, dihiaskan bagi manusia dan dijadikan indah kepada manusia, hubbus syahwat, kesukaan kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu. Maka semua nanti yang Allah akan sebutkan ini semua keinginan yang diingini oleh nafsu. Dan keinginan yang diingini oleh nafsu ini, dia lebih dekat kepada apa? Kalau dalam hadis Nabi itu, apa yang dikelilingi oleh nafsu syahwat? Syurga ataupun neraka? Neraka. Neraka. Hujibatin naru bis syahawat. Neraka itu dipagari, dilingkari oleh perkara yang menarik keinginan syahwat. Apakah perkara yang menarik keinginan syahwat? Itulah dia yang pertama, minan nisa, daripada kalangan wanita. Yang kedua, wal banin, anak-anak. Yang ketiga, wal qanatir. Wal qanatir maksudnya apa? Harta benda yang bertimbun-timbun. Apakah ada harta benda yang bertimbun-timbun tu? Nak timbun apa? Dia nak timbun ni emas. Dia nak timbun al-fiddah, silver. Dia nak timbun al-khailil musawwamah. Al-khailil musawwamah ni kuda peliharaan yang bertanda, lagi terlatih. Kiranya special. Bukan kuda yang biasa-biasa tu, tapi kuda yang special. Maksud dia, kuda dah memang mahal. Kalau kuda yang terlatih, yang bertanda. Yang bertanda tu menunjukkan dia rare. Kuda yang bertanda menunjukkan dia rare. Yang terlatih menunjukkan bukan kuda yang biasa-biasa. Dia punya horsepower tu memang power. Kiranya inilah dia. Kalau dulu kenderaan pada zaman dahulu ialah kuda, kenderaan pada zaman sekarang adalah kereta ataupun motor kita. Boleh masuk juga apa, mungkin tahap kaya, orang bermewah dengan kereta, dengan motor, kan. Bila dah terlebih kaya lagi, dia beli pula helikopter. Itu level tinggi lagi. Level tinggi lagi dia beli bermewah dengan kapal terbang, dengan private jet. Tapi itu semua termasuk dalam khailil musawwamah, kan, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Maksud dia pengangkutan, kenderaan yang hebat, yang mahal, bukan yang biasa-biasa. Wal an'ami, dan juga binatang ternak, wal harfi, dan juga kebun-kebun. Al an'am dan juga al harf, binatang ternak dan juga kebun-kebun ini menunjukkan apa? Ia menunjukkan kepada perusahaan. Menunjukkan kepada bisnes, niagaan, menunjukkan kepada kerja yang orang dapat pendapatan daripadanya. Kita boleh tafsirkan sekarang ni dengan apa? Dengan sawah kita, dengan kebun durian. Kita boleh tafsirkan dengan perniagaan syarikat-syarikat. Semua termasuk dalam wal an'ami wal harf. Sesuatu yang kita usahakan untuk mendapat keuntungan daripadanya. Itulah dia al-an'am dan juga wal harf. Lalu kata semua ini, dia ada 3 kategori je, wanita, anak dan juga harta. Semua ini termasuk dalam mata'il hayatid dunya. Termasuk dalam kesenangan hidup di dunia. Kesenangan hidup di dunia. Ini semua adalah kesenangan-kesenangan yang manusia dapat ketika hidup di dunia. Tetapi Allah gunakan mata'un. Mata'un ini membawakan perhiasan yang tidak berkekalan. Perhiasan yang tidak berkekalan. Kemudian sebab itu Allah akhiri dengan ayat ini, Allah kata wallahu indahu husnul ma'ab.
Sesungguhnya pada peristiwa itu dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Maksudnya kalau kita cari semua ini, tapi ingat di sisi Allah ada husnul ma'ab, tempat yang kembali yang paling baik. Maka inilah perhiasan kehidupan di dunia. Sama macam ayat kita sedang bincangkan, iaitu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Dia punya harta dan anak pinak yang banyak ini, yang dihimpunkan digunungkan emas dan juga silver ini, juga kenderaan ataupun bisnes, perusahaan, itu semua tidak boleh melindungi seseorang itu daripada azab Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita kembali surah yang tadi itu. Mana Al-Hadid? Baik, Al-Hadid tadi. Baik. Itu dia tadi perhiasan. Surah 3 ayat ke-14 tadi. Kemudian Allah sebut watafakhurum bainakum. Watafakhurum maksudnya bermegah-megah di antara kamu, watakasurun, dan saling memperbanyak. Memperbanyakkan apa? Fil amwali wal aulad. Akan memperbanyak dua ni je. Nak perbanyakkan harta dan nak memperbanyakkan anak. Dua sahaja yang manusia itu akan bermegah-megah. Dia suka nak memperbanyak dan lepas tu dia bermegah-megah. Dia suka nak memperbanyakkan harta, kemudian dia bermegah-megah dengan harta. Dia suka nak memperbanyakkan anak, kemudian dia bermegah-megah dengan anak. Anak saya ada 5 orang, 3 orang doktor, 2 orang lagi engineer. Anak saya 8 orang dan semua masuk universiti. Anak saya 10 orang, 1 je yang bukan datuk. Yang 9 semua Datuk Seri. Kan? Dia bermegah-megah. Itu bila cerita, bila sembang-sembang dengan kawan kan. Baik. Wa takasurun fil amwali wal aulad, dan memperbanyakkan harta dan juga anak. Inilah dia hakikat kehidupan dunia. La'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Tak lari daripada 5 perkara ini. Inilah hakikat dia. Kita tak boleh kata tidak. Sebab yang beritahu kita ini siapa? Allah SWT yang beritahu kita. Sesungguh mana pun kita menidakkan perkara ini, ia tetap realiti dalam kehidupan kita. Bersungguh-sungguhlah menolak perkara ini pun, tak, mana ada ustaz dunia ni setak macam ni, tak. Tak. Memang Allah dah kata, takkan kita nak kata tak pula. Memanglah beginilah. Secara umumnya begitulah. Kecuali apa? Illa man rahimallah. Kecuali siapa yang Allah rahmati dia, Allah pandu dia untuk menggunakan al-amwal dan aulad dia dengan cara yang sepatutnya. Baik. Tetapi bagi orang kafir dan juga orang munafik, bagaimana mereka menggunakan harta dan anak pinak mereka itu, mereka suka memperbanyak. Kalau dalam ayat sebelum ni kan kita dah lihat kan, bahawa mereka ni kan bila nak jumpa Nabi, suka nak jumpa Nabi, tapi bila Allah suruh berinfak, apa yang mereka lakukan? Suruh bersedekah bila nak jumpa Nabi. Terus tinggal tak jumpa Nabi. Sebab apa? Adakah sebab dah tak nak jumpa Nabi? Tak. Sebab dia tak nak bersedekah itu. Sebab apa? Sebab mereka sayangkan sangat dengan harta yang mereka dah cari. Mereka suka nak memperbanyakkan harta dan dalam masa yang sama sayang, kedekut untuk nak mengeluarkan, nak membelanjakan, nak sedekah harta tu pada perkara yang mereka tidak dapat keuntungan daripada dia. Kalau dia bawa keluar duit, dia dapat keuntungan, ada profit kat situ, kan, naklah. Kan, bawa keluar duit pergi belanja main golf, belanja datuk ni datuk tu kan, nanti dapat jumpalah businessman tu boleh dapat bisnes, anaklah keluar kan. Tapi kalau tak dapat apa-apa keuntungan, maka mereka tak nak keluarkan harta untuk nak bersedekah ataupun berinfak. Baik. Yang kaum munafik ini dalam ayat yang ke-17 ini, harta benda dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka. Kenapa Allah keluarkan ayat yang macam ni? Kan di ayat ini adalah ayat pernyataan. Allah beritahu harta benda dan anak pinak mereka tak sekali-kali dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Kenapa Allah cakap macam ni?
Allah cakap macam ni sebab memang orang munafik dan orang kafir ni mereka sangka bahawa memang harta dan anak pinak mereka itu boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Kan? Itu yang kita lihat pada surah yang ke-34 ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Muka surat 432. Muka surat 432. Baik. Kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir أعوذ rajim. بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Terjemahan. Dan mereka berkata lagi, kami lebih banyak harta benda dan anak pinak dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Baik. Mereka nyangka bahawa harta dan anak pinak yang mereka ada itu boleh nak menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Sedangkan pada hakikatnya tidak sekali-kali harta dan sebab tu Allah sebut dalam ayat yang kita tengah baca ni. Sebab mereka menyangka macam ni. Mereka menyangka harta dan anak pinak mereka itu dapat menyelamatkan Allah. Sebab itu Allah jawab dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni. Allah jawab, Allah bagi tahu harta dan anak pinak kamu tu takkan sekali-kali boleh nak menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Kerana itu semua adalah perhiasan di dunia sahaja. Kerana setiap manusia perlu sedar apakah hakikat sebenar harta dan juga anak pinak ini. Baik. Maka apakah dia hakikat harta dan anak pinak ini? Apakah dia hakikat harta dan juga anak pinak? Baik, yang pertama ia adalah perhiasan. Ia adalah perhiasan. Kita lihat surah yang ke-18 ayat ke-46. Pada muka surat 299. Muka surat 299 surah Al-Kahf. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Terjemahan. Harta dan anak pinak itu ialah perhiasan kehidupan di dunia dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Baik. Baik. Maka dalam ayat ini Allah sebut tentang dua perkara yang kita sedang bincangkan, iaitu harta dan juga anak pinak, dan Allah sebutkan kedua-dua perkara ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka hakikat harta dan anak yang pertama ia adalah perhiasan kehidupan dunia. Baik, yang kedua ia adalah fitnah ataupun ujian. Lebih mudah untuk kita nak faham. Baik, kita lihat surah yang ke-14 ayat ke-15.
surah ke 64 ayat ke 15. Soal Azan? Surah 64 ayat 15. Pada muka surat 557. Muka surat 557. Surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat ke-15. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama أموالكم auladukum وأولادكم fitnah. فتنة Wallahu indahu ajrun azim. والله عنده أجر عظيم. Terjemahan. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Di sisi Allah jualah pahala yang besar. Baik. Kita lihat pula surah yang ketiga. Ayat 186. Surah 3 ayat 186. Pada muka surat 74. Muka surat 74. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 186. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. لتبلون في أموالكم وأنفسكم Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. wala tasma'unna minal تسمعن من الذين أوتوا الكتاب قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Terjemahan. Sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu. Sesungguhnya kamu akan mendengar daripada orang yang telah diberikan daripada kamu orang yang musyrik. Banyak tuduhan-tuduhan dan janjian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu kita akan bertakwa. Maka sesungguhnya yang itu adalah daripada perkara yang utama, yakni mesti dihadapi sabar dan berdoa. Baik. Maka dalam permulaan ayat ini Allah kata apa? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Maka pasti kami akan menguji kamu pada amwal, pada harta dan juga pada anfusikum, pada diri kamu. Baik. Surah tuliskan kat sini, surah yang ketiga ayat 186. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, hakikat harta dan anak ini disebutkan ia adalah sebagai azab.
sebagai azab. Kita lihat surah yang ke-9 ayat 85. Surah ke-9 ayat 85. Pada muka surat 200. Muka surat 200. Surah At-Taubah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Terjemahan. Dan janganlah engkau tertarik hati kepada limpah nikmat harta benda dan anak-anak mereka, kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyiksa mereka dengannya di dunia dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir untuk mendapat azab hari akhirat pula. Baik. Dalam ayat ini Allah sebut, jangan tertarik hati kepada harta dan anak-anak mereka. Allah hendak menyiksa mereka dengannya. Nya itu kembali kepada mana? Kembali kepada harta dan juga Anak-anak. Maka itu yang ketiga, hakikat harta dan juga anak pinak, iaitu dia adalah satu bentuk azab. Satu bentuk azab kepada seseorang. Baik. Seterusnya timbul persoalan. Kita ini Allah telah berikan kepada kita harta. Allah juga telah berikan kepada kita anak-anak. Jadi macam mana? Adakah sebenarnya Allah ni sedang nak mengazab kita? Ataupun bagaimana? Sekarang ni Allah dah bagi kita harta, Allah dah bagi kita anak-anak. Macam mana sekarang ni? Apa yang kita nak kena buat? Ujian. Uruskan dengan betul. Baik. Kita lihat Amanah. bagaimana mengurus harta Kita dah habis buat. dan anak pinak. Yalah, Allah memang dah bagi kepada kita harta dan juga anak pinak ni. Ada orang yang Allah berikan kepada dia harta sahaja. Ada orang yang Allah berikan kepada dia anak pinak sahaja. Ada yang Allah berikan kepada dia dua-dua. Yang tu masuk dalam. Maka setiap daripada kita memang kena tahu bagaimana cara nak mengurus harta dan anak pinak ini. Sebab memang kita semua Allah bagi. Kita semua Allah bagi. Dan kita dah tahu hakikat apa yang kita ada ni, harta dan juga anak-anak ini adalah perhiasan. Dia adalah fitnah ataupun ujian untuk kita. Bahkan kita lebih takuti bahawa harta yang kita ada dan anak-anak yang kita ada ni adalah sebenarnya cara Allah nak mengazab kita ketika di dunia. Supaya kita nanti mati dalam keadaan kita kufur ingkar kepada Allah SWT. Wala'iyazubillah. Maka setiap dari kita kena tahu bagaimana cara kita nak mengurus harta dan anak pinak ni. Kena tahu sebab kita tak nak masuk dalam kalangan orang yang sebenarnya Allah bagi harta dan anak ni sebab nak mengazab kita. Kita tak nak macam tu. Baik. Maka bagaimana cara kita nak mengurus harta dan juga anak pinak ni? Dia sama macam dalam kehidupan kita lah. Bila kita ada masalah, apa yang kita kena buat? Kita kena uruskanlah masalah tu. Kan? Jangan kita ada masalah, kita pun tenggelam dalam masalah tu, kita pun terbaring, tak bangun kan, moody, tak senyum kan, jadi down je kan, tak. Kita ada masalah, kita urus. Sekarang ni Allah dah bagi kepada kita harta, Allah dah bagi kepada kita anak-anak. Maka yang kita kena lakukan ni adalah masalah untuk kita ni. Ini adalah masalah.
Kalau kata dia bukan azab untuk kita pun, dia tetap menjadi ujian atau fitnah untuk kita. Maka tetap kita kena urus harta dan juga anak-anak ini. Maka apa kita kena lakukan? Yang pertama, kita kena sentiasa berwaspada. Atau kita kena sentiasa aware. Baik, kita lihat surah yang ketiga, ayat yang ke-9. Surah yang ketiga, surah 63 ayat 9. Pada muka surat 555. Muka surat 555. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayat ke-9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Billahi rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Baik, terjemahan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Baik. Maka yang pertama ialah seseorang itu kena sentiasa berwaspada. Ini Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun ni. Kita mengenai perihal orang munafik, Allah ingatkan dalam ni kepada orang beriman, janganlah harta dan anak pinak itu tulhikum, melalaikan kamu. Dia sama ru'ut dia dengan, pernah dengar tak? Tulhikum ni ru'ut dia macam pernah dengar tak sebelum? Tulhikum. Tulhikum. Luha. Ru'ut dia Tulhikum. Aha kot. Aha. Satu je. laha ataupun lahawa tu. Ru'ut yang sama. Atau dalam surah lain yang kita dengar tu. Dan dengar tak? Lahu walaibu. Alah, nampak ke saya share screen ni? Nampak? Nampak. Tu alhaakum. Lahwa. Alhaakumut takasur. At-takatsur. Dia share ru'ut yang sama. Alha ni dengan tulhi lahun dia share ru'ut yang sama. Lam, ha, waw ataupun lam, ha, alif maksurah. Dia share ru'ut yang sama. Baik, maka peringatan Allah sama. Allah ingatkan dalam ayat ini, jangan kamu dilekakan ataupun dilalaikan oleh harta dan juga anak pinak daripada apa? An zikrillah. Mengingati Allah. Mengingati Zikrillah Allah. ni kan kita dah sebutkan apa dia zikrillah ni? Mengingati Allah. Mengingati Allah ke ataupun apa? Dari segi terjemahan perkataan tu. Zikir. Zikir. Baca Quran. Quran. Bertasbih. Bertasbih. Keluar semua. Mengingati Allah macam-macam cara lah. Mengingati Allah. Tak tahulah. Zikir. Mengingati. Ikut perintah Allah. Zikrullah ataupun zikrillah. Samalah beza Zikrillah. Zikrullah. Zikrillah. Saya dah pernah sebutkan rasanya. Zikrillah. Terjemahan dia kita terjemahkan apa? Selalu kita terjemahkan apa? Mengingati Allah. Ingat Allah. Mengingati Allah. Mengingati Allah. Ini terjemahan yang biasa kita terjemah, betul tak?
Ya. Mengingati Allah. Baik. Tepat tak terjemahan kita ni? Mengingati Allah, berzikir. Tepat tak terjemahan kita? Baca Quran. Kalau saya letakkan terjemahan dia ini, boleh tak? Peringatan dia dari Allah. Ada beza tak dua ni? Ada peringatan Mengingati kita. peringatan dari Allah. Kita ingat apa peringatan Mengingati Allah Allah. tu. Kita ni mengingati Allah. Mengingati tu Allah kita- adalah perbuatan, betul? Hmm. Adalah perbuatan. Peringatan dia adalah apa? Statement. Isim. Nyata. Saya dengar tu isim. Dia adalah kata nama. Kata. Mengingati adalah perbuatan, fi'il. Peringatan dia adalah isim. Kata nama. Dia adalah kata nama. Apa beza dua ni? Buat, ingat dan buat. Buat. Perbezaan pada Mengerjakan. terjemahan membawa perbezaan pada pemahaman. Zikrullah dalam terjemahan memang secara umum dia akan terjemah mengingati Allah. Kan? Dalam terjemahan dia mengingati Allah, betul ke? Betul. Kebanyakan yang akan terjemah mengingati Allah. Mengingati Allah. Baik. Tapi zikrullah terjemahan yang tepatnya ialah peringatan dari Allah, bukan mengingati Allah. Oh, Sebab kalau mengingati Allah, dia akan disebut ni. Zikro. Zakarallah. Zakarallah. Ini zikri. Baik, kita lihat ayat ni kejap. Zikri dari bawah. Isim. Zakarallah. Zakara tu fi'il. satu pasif, satu aktif. Zikrullah. Zikri itu isim. Ialah isim, tapi satu pasif, satu ni kan. Baik, kita lihat surah yang ketiga, ayat 135. Macam-macam tanggapan Ustaz tak jawab pun. Tak tahu, itu perbincangan, bukan saya tak jawab, saya dengar tu. Berapa Ustaz? Ayat 135. Surah 3 ayat 135. 67. Surat 67. Muka surat 60. Baik. Kita nak lihat 135. ayat 135 muka surat 67, iaitu Allah firman wa idza fa'alu fahajatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Baik. Apa terjemahan dalam ayat ini? Dan juga orang-orang yang bila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah, ini adalah perbuatan ataupun kata nama. Ingat. Ini adalah perbuatan. Dia sama geng. Cuma waw alif ni menunjukkan apa? Waw alif ni menunjukkan mereka lah ramai. Sebab tu jadi zakaru. Kalau asal dia adalah zakara. Zakara. Baik. Maka kalau kita lihat pada kalau kita nak terjemahkan mengingati Allah, perkataan dia adalah zakarallah. Ini terjemahan dia mengingati Allah. Mengingati Allah. Allah. Ini terjemahan dia. Zakarallah maksud dia mengingati Allah. Baik, tapi kalau zikrullah ini adalah dalam bentuk noun, dia punya masdar dia ataupun kata nama dia. Maka contoh, kalau kita sebut memakan, dia adalah perbuatan. Kalau kita nak sebut dia punya kata nama, dia apa? Makanan. Betul tak? Makanan. Maka zikru ini adalah dia punya noun dia. Dia punya isim dia, kata nama, masdar dia. Maka nama dia adalah zikru. Maka terjemahan bila berbeza, kan maksud dia perbuatan dengan kata nama berbeza. Maka dari segi terjemahan juga mestilah ada perbezaan. Tak bolehlah sama kan. Pada zikrullah terjemahan yang tepat ialah peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Kalau kita terjemah peringatan Allah pun boleh. Cuma peringatan dari Allah ini dalam kaedah terjemahan lah. Bila jumpa mudhaf dan mudhafun ilaih kat tengah-tengah ni akan ada tambahan untuk memasukkan dia punya perkataan itu. Iaitu sini yang tengah-tengah tu adalah dari.
Peringatan dari Allah. Kalau kita terjemah peringatan Allah pun boleh, tidak ada masalah. Lebih tepat daripada kita terjemah mengingati Allah. Zikrullah adalah yang tepat. Peringatan Allah lebih tepat daripada mengingati Allah. Mengingati Allah tidak tepat terjemahan mengingati Allah. Tapi kenapa dalam terjemahan guna mengingati Allah, Ustaz? Macam kita selalu sebutkan adalah apa? Dia terjemahkan mengikut yang mudah Pahaman kita. untuk difahami. Yang mudah untuk difahami. difahami. Kejap, kita sedang tengok ayat berapa tadi? Surah 9 ayat 76. 63. Saya lihat kalau dalam terjemahan saya dia tulis Surah apa? 63 ayat 9. 63 ayat 9. Surah 63 ayat 9. Baik. Kita tengok kalau Quran terjemahan. Surah 63 ayat yang ke-9. Zikrullah ditulis mengingat Allah. Zikrillah ditulis mengingat Allah. Baik, mengingat Allah terjemahannya tidak tepat. Kurang tepat. Sebab zikru itu adalah kata nama. Dia terjemahan adalah peringatan Allah. Tapi kalau diletakkan dalam terjemahan peringatan Allah, mungkin orang akan jadi macam tak sampai dia punya makna tu. Macam apa benda. Tak dapat. Jadi diletakkan mengingat Allah. So kita dah biasa. Ya, saya. Ustaz, itu macam ada domir hum Dekat mereka. mana? Mereka mengingati Allah, zikru. Dia ada domir hum kan? Tadi yang Untuk zikru ini tidak. Tiga Yang zakaru tadi. tadi betul. Zakaru. Yang zakaru tadi betul. Okey. Yang zakaru. Itu betul. Ada domir hum kat situ. Okey. Yang ini zikru. Ini adalah memang dia punya Allahumma salli Muhammad, dia punya noun, dia punya kata nama. Zakara yazkuru zikran. Kalau dalam kaedah bahasa dia, zakara yazkuru zikran. Madhi mudhari' masdar. Jadi zikr adalah dia punya kata nama. Jadi terjemahan dia adalah peringatan, bukan mengingati. Mengingati. Baik. Kenapa nak kena terjemah dengan betul, Ustaz? Kena terjemah dengan betul untuk kita dapat makna dia yang sebenar. Baik, bila kita terjemahkan peringatan dari Allah, kita nampak tak perbezaan dengan mengingati Allah? Apa perbezaan dia? Peringatan tu macam tegas lagi tak? Tegas Baik. sikit. Baik, bila kita sebut mengingati Allah, apa yang keluar kat kepala kita? Kita ingat Betul, saja. ingat. Yang sendiri Amal kita yang ingat. Kita akan keluar zikir, kita akan keluar ingatlah dalam kepala kan? Ingat, itu akan keluar dalam kepala. Jadi ada lain tak? Zikrullah. Zikrullah pertama kali kita akan keluar inilah, kita akan keluar zikir lah kan? Kita akan keluar dalam kepala kita. Zikir-zikir. Bising ke Ustaz? Ada yang telefon, dia sound telefon ni. Yang saya tengok ni dekat yang I control ni, mana yang I mute kan itulah yang ni, dia punya sound telefon ada silap macam satu ni. Jangan bos phone tu jangan on speaker. Tak, ada Haji Alim dengan Datin Zuraidah. Bila dia on kan speaker dia start berbunyi. Dia nampak dia keluar, I tengok, I view semua. Tak, dia semua speaker sekali. di phone tu. Di phone tu ada speaker kan? Dia jangan on speaker tu. Kalau dia on speaker dia jadi bunyi tu ya. Dia bunyi tu. Jadi speaker Dia Dia kena kena kuatkan dia punya volume dia kan? tak boleh dengar, tapi speaker tu kan kita bercakap kita boleh dengar kan, tak payah buka telinga kan. Bila kita on nak bercakap dekat phone tu, itu dia ganggu. tu yang bila on. bila Haji Alim nak buat soalan dia on mic dia bunyi, bila Datin Zuraidah pun nak bercakap dia bunyi. Tu yang dia ganggu. Kena off lah. Haji Ayah tak ada kamera ni, mana perginya? Ada ke? Tak ada gambar. Oh yang nak kena. Okey. Ada pun. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Haji Zainal. Ni ayat 9 tu, kalau kita tengok terjemahan bahasa Inggeris lebih tepat lah. Okey, bahasa Inggeris tulis apa? Let not your properties or your children divert you from the remembrance. Remembering. Remembrance tak? Remembrance. Dia guna noun, dia guna nak. Ya, betul. Daripada mengingati. Maka memang terjemahan bahasa Inggeris adalah lebih tepat berbanding dengan bahasa Melayu. Dari segi terjemahan, yang bahasa Inggeris adalah lebih tepat berbanding dengan bahasa Melayu. Ini saya perasan.
Maaf saya lupa nak sebut. Terjemahan Al-Quran bahasa Inggeris lebih tepat berbanding terjemahan dalam bahasa Melayu. Just straightforward. Dalam bahasa Inggeris dia guna remembrance. Betul ejaan saya betul Remembrance. M-A-M. Remembrance. Betul. Remembrance. Baik. Al-Muhim dalam terjemahan dia adalah peringatan. Apa perbezaan dia bila diterjemah dengan betul ataupun ada kesilapan di segi terjemah? Bila kita sebut mengingati Allah, kita akan keluar zikir. Zikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Zikrullah lah, kita sebut zikrullah. Kita akan keluar subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, segala semua zikir itulah. Bila terjemah dalam Melayu, kita sebut mengingati Allah, kita akan dalam kepala, okey, aku kena ingat Allah. Baik, dua perkara itulah yang selalu timbul dalam kepala bila disebut tentang zikrullah. Baik, tapi bila kita terjemahan dia diterjemah dengan peringatan dari Allah, apakah perbezaan yang benda yang keluar kat kepala kita? Macam-macam. Allah telah bagi kita. Yang pertama dia adalah lebih tegas, kan? Dia adalah lebih tegas. Yang kedua bila sebut peringatan dari Allah, kat mana peringatan dari Allah yang paling banyak sekali? Solat tak? Al-Quran. Itulah dia dalam Al-Quran. Ini di sini peringatan Allah yang paling banyak sekali. Kan Allah sebut walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masal. Dan demi sesungguhnya kami telah mengulang-ulang. Mengulang tu maksudnya banyak kali. Kan? Fi hadzal Qur'an, dalam Quran ini untuk manusia dari segala macam bentuk perumpamaan. Dan menunjukkan dalam Quran itu peringatan Allah yang paling banyak kat situlah dia. Allah ulang peringatan tu. Dan peringatan daripada dalam Al-Quran ini juga yang Allah sebutkan dalam dalam segala langit dan bumi yang kita kena tengok ini, itu juga peringatan yang kedua daripada Allah setelah Al-Quran. Tapi peringatan dari Allah yang paling banyak sekali dan yang paling utama sekali adalah Al-Quran. Ini key point dia. Sebab itu bila sebut zikrullah, orang akan pergi dengan segala zikir yang bermacam-macam. Lalu orang tinggalkan zikrullah yang paling utama sekali, iaitu Al-Quran. Orang tak pergi kat situ. Orang pergi dekat zikrullah yang lain. Orang tak pergi dekat Al-Quran. Itu perbezaan dia kalau kita terjemah tepat dan kurang tepat. Dan zikrullah ini dia adalah peringatan dari Allah. Dan peringatan dari Allah yang paling banyak sekali ialah Al-Quran. Itu yang paling banyak sekali. Kemudian datang selepas itu perkara yang lain. Datang selepas itu solat. Datang selepas itu zikir-zikir. Termasuk juga dalam zikrullah. Tetapi yang paling utama sekali bila kita sebut zikrullah dalam Al-Quran, dalam kepala kita kena muncul perkataan apa? Al-Quran. Zikrullah, Al-Quran. Itu yang paling utama sekali. Tak ada benda lain. Jangan zikrullah keluar zikir-zikir yang bermacam-macam. Tak. Sebut zikrullah, pertama sekali keluar adalah Al-Quran. Kerana di sinilah terdapatnya peringatan Allah yang paling banyak. Bahkan Allah sebut, bukan Allah sebut Quran ini sebagai zikir, bukan ke? Ya. Dekat mana Allah sebut tu? Dekat mana Allah sebut? Dekat dalam Quran lah. Zikir. Kan? Dekat surah 38 ayat yang pertama. Surah 38. Surah Sad, surah ke-38 ayat yang pertama. Muka surat 453. Muka surat 453. Baik, Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad wal Qur'ani dzikr. Terjemahan Qad. Demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, yakni penjelasan atau kemuliaan. Saya punya kata Ustaz. Ya. Tapi Ustaz punya lagi betul. Mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Peringatan dan pengajaran. Kita tengok dalam teks Arab pun, kita tengok dalam teks Arab je. Az-zikr.
Ini Zikir. salah satu sifat Al-Quran, az-zikr. Zikir. Dia sebagai zikir. Kalau terjemah Melayu dia sebagai zikir. Kan? Zikri. Tapi kenapa kebanyakan kita kalau nak berzikir, dia pergi berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Dia tak berzikir dengan Al-Quran. Sedang Al-Quran ini adalah az-zikr. Jelas Allah sebut. Wal Quran itu zikr. Dan Al-Quran ia adalah zikir. Dan Al-Quran inilah dia yang mengandungi segala peringatan. Dan az-zikr ini diterjemah sebagai mengandungi, dia terjemah dalam bentuk peringatan kan. Dia tak terjemah dengan mengingati. Dia tak terjemah dalam bentuk perbuatan tadi. Kan? Bila az-zikr diterjemahkan dalam peringatan, kenapa bila dia tukar jadi zikrullah, kan kita terjemah dia jadi mengingati Allah pula. Mengingati Allah. Kan? Patutnya dia samalah. Zikir itu peringatan lah. Zikri. Allah itu Allah, peringatan Allah. Sama. Ini budaya Ustaz. Budaya kita Ustaz. Budaya. Budaya. Kita bila kata zikir aja, kita tak zikir ke hari ni? Kan? Jadi kita budaya kita kalau zikir tu kita kira macam subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu zikir. Ya, betul. Jadi kita pergi masjid. Lepas ni kita berzikir sikit. Tak ada pula keluar Al-Quran Ustaz. Quran penuh dalam masjid. Ya. Jadi budaya lah saya ingat yang ni. Ya. Kita dah dialihkan dengan zikir yang lain. Baik tak berzikir subhanallah alhamdulillah akbar tu baik tak? Baik. Tapi mana yang lebih baik? Zikir tu ke Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran yang lebih baik. Ustaz, Ini salah. Ustaz. Ya. Tapi budaya Arab pun sentiasa berzikir dengan tasbih-tasbihnya. Kalau kita perhatikan di mana-mana dia orang tak tinggal dia punya tasbih. Betul. Tetapi budaya Arab juga mereka baca Quran tak kira dekat mana? Dekat kedai, dalam bas, tengah berjalan. Itu juga antara budaya mereka kalau kita lihat pada bulan Ramadan kan. Budaya mereka baca Quran kat mana-mana. Dekat dalam bas baca. Tengah yang orang meniaga kat kedai baca. Kan? Tak semesti dekat surau ataupun masjid je yang duduk baca. Tak, dekat mana-mana. Tengah dalam office baca. Mereka jadikan Al-Quran juga sebagai zikir. Kan? Dia kalau kita dah memang jadikan Al-Quran itu sebagai zikir, kemudian kita tambah dengan zikir-zikir yang lain, okey. Tak ada masalah. Yang kita takuti ialah bila kita disebut zikir, kita pergi pandang zikir yang lain itu, kita lupa zikir iaitu Al-Quran. Maka Al-Quran ni kita jadikan dia satu bacaan khusus yang kita baca waktu kat surau, waktu dekat masjid, waktu ada program, waktu ada hal-hal yang tertentu, event-event yang tertentu. Kita tak jadikan dia zikir. Zikir maksudnya sesuatu benda yang kita buat secara harian selalu dan kita ingat selalu. Sebagaimana kita berzikir subhanallah alhamdulillah akbar, Al-Quran ni kita kena zikirkan juga di mulut. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, ada seorang ustaz, mungkin saya pernah sebutkan. Seorang ustaz saya, mengajar hafazan. Dia kalau beberapa kali tersempat dengan dia, sekolah saya 3 tingkat, tangga lah, so kalau tersempat dengan tangga, dia kat tingkat bawah, katakan dia kat tingkat atas, boleh dengar bunyi dia macam menyanyi. Kan? Saya dengar, ustaz ni macam menyanyi ke, menasyid ke? Tapi bila sampai bertembung kat dia, rupanya dia tengah baca Quran. Dia baca Quran tu macam dia menyanyi. Dan memang boleh kata setiap kali bertemu dengan dia, itulah dia. Kalau dia seorang, memang itulah bunyi dia. Macam menyanyi. Maknanya dia dah jadikan Al-Quran itu sebagai zikir dia. Sebagai nyanyian dia. Ada masa lapang dia akan duduk baca Quran. Ada masa lapang duduk baca Quran. Tapi salah ke kita nak zikir yang lain? Tak salah. Tak salah. Cuma jangan zikir-zikir yang lain itu melupakan kita daripada apa? Daripada nak zikir Al-Quran. Ini antara contoh yang kalau kita boleh nak sebutkan sebagai apa? Yang syaitan telah menghiasi amalan seseorang itu. Zikir tu baik tak? Baik. Baik. Tapi dengan berzikir itu orang lupa Quran. Jadi baik tak berzikir tu? Jadi tak baiklah berzikir itu sebab apa? Dia lupa tujuan utama dia. Contoh lain, orang baca Quran baik tak? Baik. Tapi dia baca Quran, dia tak kisah pun nak faham Quran. Baik ke tak dia baca Quran tu jadinya? Jadi tak baik. Tak cukup baik. Dia baca Quran tu menjadi penghalang dia untuk dia nak faham Quran. Maka baca Quran tu itulah syaitan menghiasi amalan dia. Biar nampak elok. Dia kata rasa cukup dah ni aku dah baca Quran. Tapi sedangkan itukah sahaja tanggungjawab kita kepada Al-Quran? Tak capai lagi, tak cukup lagi. Itulah antara yang maksud syaitan menghiasi amalan seseorang itu. Dia sibukkan orang dengan berzikir yang lain sehingga dia melupakan zikrullah yang paling utama iaitu Al-Quran.
Sehingga orang bila sebut zikir, yang keluar dalam kepala adalah macam-macam zikir yang lain. Tak ada dah dalam kepala dia zikir itu adalah Al-Quran. Sedangkan kalau kita rasa Al-Quran ini adalah zikir, kita akan lagi rasa macam lagi akan aku kena baca selalu ni sebab apa? Sebab ini adalah zikir. Ini adalah zikir. Tanpa kita menafikan zikir yang lain itu juga sangat banyak dia punya manfaat dia, sangat banyak. Tetapi jangan kita ketepikan zikir ini yang paling utama. Sebab Nabi banyak berzikir. Nabi banyak baca Quran, Nabi juga banyak berzikir. Mungkin kita nak menandingi zikir Nabi pun mungkin boleh, mungkin tak tercapai. Kalau kita nak lihat Nabi baca zikir pagi petang. Kita sempat tak buat setiap hari zikir pagi dan petang? Setiap pagi Nabi akan baca subhanallah bihamdi 100 kali. Nabi akan baca istighfar paling kurang 70 kali ataupun 100 kali. Nabi akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Sempat tak kita buat setiap pagi dan setiap petang? Ini zikir. Ni zikir sempat tak? Kalau kata kita suka berzikir, zikir yang Nabi buat ni sempat tak kita buat? Kita tak sempat juga buat. Zikir yang Nabi buat kita tak sempat buat. Zikir Quran pun kita tak sempat buat. Mana satu zikir yang kita nak kejarkan? Jadi maka kita utamakan zikir dalam kepala kita daripada hari ini. Bila sebut je zikrullah, kena hafal lah. Adalah Al-Quran. Kita boleh hafal. Kalau kita hafal, alhamdulillah. Kita boleh baca je surah-surah yang kita dah hafal. Kalau tak kita tak hafal, kita selalukan membaca Al-Quran. Kalau kita dah baca surah-surah yang kita dah hafal, kita bacalah zikir-zikir yang zikir. Ustaz, saya ingat memang Allah tegaskan di sini sebab saya punya makna ni Al-Quran ni, dia bersumpah demi Al-Quran mempunyai peringatan. Dia bersumpah. Ya betul. Wah ni wah sumpah. Waw ini adalah waw qasam. Masya-Allah. Maknanya nampak salah satu penggunaan isim. Dia nak stres. Ni saya punya terjemahan demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Dia bersumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran yang mengandungi. Dia bersumpah dengan Al-Quran bahawa Al-Quran ini mengandungi peringatan. Dia bukan bersumpah dengan Al-Quran. Mempunyai keagungan. Dia bersumpah dengan Al-Quran yang mengandungi peringatan. Allah bersumpah. Allah nak jelaskan peringatan dalam Al-Quran. Al-Quran ni dia banyak peringatan. Al-Quran ni adalah sumber peringatan. Al-Quran ni adalah sumber zikir. Allah bersumpah sampai Allah bersumpah nak bersungguh-sungguh nak bagi tahu kat manusia inilah zikir kamu. Inilah peringatan kamu. Bila sebut zikrullah inilah dia. Sebab itu mungkin kadang kita selalu dengar kan yang orang sebut bila hati tak tenang buat apa? Zikir. Subhanallah alhamdulillah. Bila hati tak tenang kena zikir kan. Itu bagus. Itu diambil daripada mana? Daripada Quran tu. Surah 13 ayat 28. Surah 13 ayat ke-28. Kan ayat terakhir sekali. Kan Allah berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Surah 13 ayat ke-28. Sama sebut. Iaitu orang beriman dan hati mereka tenang dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati akan menjadi tenang. Okay, sebab itu mungkin ada orang yang saya dah zikir Ustaz, tapi tak dapat pun ketenangan itu. Bahkan ada orang yang sampai zikir, jadilah di zikir yang sampai jadi Allah udah jadi hu tu. Kan udah jadi berpusing-pusing macam-macam zikir dengan zikir. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan zikir yang utama dia. Mana tak detail lah tak. Bila sebut je orang yang tenang, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Dan ingatlah bahawa dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Lalu dia pergi dengan zikir-zikir lain. Dalam terjemahan saya dia tulis zikrullah. Dia tak terjemahkan. Dia tulis terus zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Maka orang betul dia ambil formula. Hati nak tenang, zikir. Tetapi zikir itu yang dia tersilap. Dia pergi kepada zikir yang bermacam-macam itu lalu dia tinggalkan Al-Quran. Sedangkan yang mengandungi ubat itu kat mana? Al-Quran. Kan? Al-Quran. Asy-syifa lima fis sudur. Qulub ni hati ada kat mana? Qulub. Hati duduk kat dalam dada. Ubat untuk asy-syifa lima fis sudur itu apa?
ubat untuk apa yang ada di dalam dada. Apakah dia? Quran. Itulah dia. Al-Quran. Itulah Ya. dia Al-Quran. Baik. Nak mengingati, nak mengubati apa yang ada di dalam, nak mengubati hati. Sekarang ni orang beriman dan hati dia tenang dengan mengingati Allah. Maka yang nak diubati sekarang adalah hati. Kan kita nak ubati hati supaya hati itu menjadi tenang. Baik. Maka mana kita nak pergi? Surah 10 ayat 57. Untuk mengubati hati yang tidak tenang, Allah beri ubat dia. Surah 10 ayat 57 pada muka surat 215. Muka surat 215. Surah 10, surah Yunus ayat ke 57. Kan? Surah 10 ayat 57. Muka surat 215. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان Syaitanirrajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يا Ya الناس ayyuhan nas qad موعظة من ربكم min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Terjemahan. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi penasihat, yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, Al-Quran Allah kata adalah mau'izah, peringatan, dan juga apa? Syifa'ul lima fis sudur. Ubat bagi apa yang ada di dalam dada. As-sudur adalah dada. Apa yang ada di dalam dada? hati. Salah satu yang ada di dalam dada adalah hati. Hati. Tadi ayat surah 13 ayat 28 tadi kita nak mengubati apa? Hati. Kita nak mengubati hati yang tidak tenang. Betul tak? Hati. Hati yang tidak tenang. Maka Allah bawakan, inilah ubat dia. Nak mengubati apa yang ada dalam dada, iaitu hati kamu itu. Iaitulah dia apa? Al-Quran. 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 Dalam surah 13 ayat 28 dia Allah kata zikrullah. Dalam ayat ini Allah terangkan dia sebagai Al-Quran. Maka zikrullah yang paling utama dan pertama sekali ialah Al-Quran. Sebelum kita nak pergi kepada zikir-zikir yang lain, pergilah kepada zikir ini dulu, iaitu Al-Quran. Sebab itu kadang orang nak mencari ketenangan dengan nak berzikir, dia pergilah berguru dengan belajar bermacam-macam zikir, hafal macam-macam zikir, baca banyak ni, baca tengah malam lah, baca pukul ni, pukul itu, sapu sini, tiup sana. Tapi zikir yang utama ni dia lupakan. Zikrullah iaitu Al-Quran ni dia lupakan. Jadi mana mungkin dia nak mendapatkan ubat untuk apa yang sakit dalam dada dia itu dengan ubat yang salah. Ubat dia ini Al-Quran dulu. Lepas tu barulah ubat-ubat yang lain. Baik. Maka jelas zikrullah ini tentang makna zikrullah. Boleh jelas maka boleh sebut zikrullah dalam Quran. Itulah dia pertama sekali adalah Al-Quran. Dan terjemahan kita terjemahkan dengan peringatan dari Allah. Kita jangan terjemah mengingati Allah. Jumpa je zikrullah apa ni, kita terjemah peringatan dari Allah. Apa nampak apa tu bila sembang ke kawan tu, zikrullah. Zikrullah ni sebenarnya dia peringatan dari Allah. Dia bukan mengingati Allah. Terjemahan adalah kurang tepat. Macam tu. Habis nak lawan Quran terjemahan tu, ni KDN dah endorse ni. Kita kata Quran terjemahan itu dia membawa maksud terjemahan yang secara umum, yang mudah untuk difahami. Kalau dia letakkan bentuk yang macam ni, orang macam panjanglah jadinya terjemahan itu. Kan orang nak faham. Tapi alhamdulillah kita Allah kurniakan kesempatan untuk kita belajar. Allah bagi kita kefahaman bahawa zikrullah itu adalah peringatan dari Allah. Dia bukan mengingati Allah. Dia adalah peringatan dari Allah.
perbezaan dari segi terjemahan, dia membawa perbezaan dari sudut pemahaman. Kan? Beza terjemahan, bezalah kita punya pemahaman. Baik. Maka Allah kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Bagaimana kita nak mengurus hati? Pertama sekali kita kena sentiasa berwaspada. Waspada. Jangan kita ini dilalaikan oleh harta dan juga anak pinak. Yang pertama sekali daripada zikrullah, ingatkan, daripada Al-Quran ini. Ini adalah sumber kita Al-Quran. Sebab tu Allah sebut Al-Quran, Allah tak sebut dunia lain. Allah sebut Al-Quran dulu. Daripada Al-Quran ni akan timbul perkara yang lain. Akan timbul daripada ni solat, akan timbul daripada dia puasa, akan timbul daripada dia buat baik. Semua akan bermula daripada Al-Quran. Mana kita nak tahu apa yang wajib kita buat? Daripada Al-Quran. Mana kita nak tahu baik dan buruk? Itu semua datangnya daripada Al-Quran. Mana nak tahu halal dan haram? Daripada Al-Quran. Maka kalau ibu bapa dilalaikan sebabkan harta dan juga anak-anak ada tak sempat nak belajar Quran, nak faham Quran ini, maka pemahaman dia tentang agama akan kurang. Akan kurang. Sebab itu pertama sekali dalam kita nak mengurus harta dan juga anak-anak, pertama sekali kita berwaspada dengan harta dan juga anak-anak, jangan kita dilekakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita guna untuk menambah bekal akhirat. Bekal akhirat. Guna untuk menambah bekal akhirat. Baik, kita lihat surah yang ke-34 ayat ke-37. Sebab maaf, bukan ni. 32. Baik, ya. Surah Surah 28 ayat 77, maaf. Surah 28 ayat 77. Ayat ke? Ayat berapa? Ayat 77. Surah 28 77. ayat 77. 77. Surat Pada muka 386. 394. 394. Muka surat 394. Surah Al-Qasas. Surah ke-28 ayat ke-77. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya
Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Baik. Maka ini cara kita nak mengurus harta dan juga anak-anak. Iaitu kita gunakan apa yang Allah telah berikan itu. Allah telah kurniakan kita, iaitu harta dan juga anak-anak, kita gunakan untuk ad-darul akhirah. Untuk kehidupan akhirat. Baik, tapi Ustaz kan selepas tu dia kata jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Tak boleh ke Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Tapi selalunya kita banyak fokus tang sini je. Kita duk tak lupa tentang kita di dunia, kita lupa tentang nak gunakan apa yang kita ada itu untuk cari akhirat. Kita lupa nak guna harta untuk akhirat. Lupa nak guna anak untuk akhirat. Kan? Kita fokus pada wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata jangan lupa Ustaz bahagian kamu di dunia. Sebab tu saya bekerja, berusaha bersungguh-sungguh kan nak mencari bahagian saya di dunia. So Allah kata jangan lupa. Jangan lupa. Betul Allah kata jangan lupa. Tapi itu datang selepas Allah kata wabtaghi. Cari dulu dengan apa yang kamu ada ni. Apa yang Allah dah kurniakan ini tujuan dia untuk darul akhirah. Cari dengan ada tujuan. Darul akhirah. Sebab tu Allah gunakan wabtaghi. Kan Allah gunakan perkataan wabtaghi. Allah tak gunakan perkataan bahasa. Bahasa dalam bahasa Arab maksud dia cari juga. Cari. Wabtaghi dalam bahasa Melayu dia terjemahkan cari juga. Ataupun tuntutlah. Sama terjemahan. Tapi Allah guna wabtaghi. Allah tak guna bahasa. Sebab apa? Wabtaghi ini maksud dia cari dengan ada tujuan. Ya Allah memang suruh kita cari. Boleh cari. Tetapi cari dengan ada tujuan. Jangan cari tu dengan sebab yang kosong, yang tak ada kaitan dengan akhirat. Jangan. Cari itu dengan ada tujuan. Tujuannya apa? Darul akhirah, dengan tujuan akhirat. Cari dengan ada tujuan. Jangan cari dengan tak ada tujuan. Maka apa yang Allah telah berikan kita daripada harta dan juga anak, itu kita kena gunakan untuk darul akhirah. Jangan gunakan harta dan anak tanpa ada tujuan akhirat. Jangan gunakan harta dan anak untuk tujuan kita ataupun dengan cara yang kita nak. Kita kena guna dengan cara yang Allah nak, bukan cara yang kita nak. Sebab ini semua Allah punya, bukan kita punya. Baik. Maka kita gunakan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita daripada harta dan anak-anak untuk menambah bekal akhirat. Ustaz, nak tanya satu Ustaz boleh? Baik, boleh. Silakan. Penghujung ayat tu Allah kata dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerosakan. Apa maksud kerosakan di sini Ustaz? Ada kerosakan dari segi fizikal ataupun apa makna sebenar kerosakan? Adakah dengan pergi mengebom tu merosakkan bumi? Baik, membuat kerosakan ini membuat kerosakan adalah salah satu ciri siapa? Salah satu ciri kaum munafik. Ini adalah salah satu ciri yang awal yang Allah sebut tentang kaum munafik ini. Mereka suka nak buat kerosakan di muka bumi. Kat mana Allah sebut? Pada awal surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan kepada mereka iaitu orang munafik, jangan kamu buat kerosakan di muka bumi. Dia kata tak, kami ni orang yang nak memperbaiki kerosakan yang sudah sedia ada. Jadi Allah kata apa? Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahawa mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan. Maka apa kerosakan yang dilakukan? Atau bila Allah sebut jangan, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membuat kerosakan, itu apa yang dimaksudkan? Allah sebutkan secara umum di sini, Allah tak spesifikkan. Begitulah dia mukjizat Al-Quran. Baik, yang pertama bila sebut jangan buat kerosakan, yang pertama sekali ialah kerosakan dari sudut akidah. Dari sudut akidah, dari sudut tauhid, dari sudut ibadah kita. Itu kerosakan yang pertama. Ini bahasa-bahasa Al-Quran. Bahasa-bahasa Al-Quran. Bahasa-bahasa Al-Quran ini dia berbeza dengan bahasa kita. Contoh, kalau Allah sebut rugi, Allah sebut untung. Ulaika humul muflihun. Mereka dah ada orang yang berjaya. Berjaya dalam Al-Quran maksud dia berjaya apa? Jaya ke syurga. Baik, masuk syurga. Bukan berjaya kat dunia. Berjaya dalam bahasa Quran, berjaya kat akhirat. Ya, kat akhirat.
Baik, kalau rugi dalam bahasa Quran maksudnya rugi kat mana? Akhirat. Rugi ke akhirat. Baik, kalau buat kerosakan, maksud dia bukan buat kerosakan fizikal yang utama, bukan itu maksud yang utama. Walaupun mungkin akan ada dalam tu maksud dia, tapi bukan maksud utama. Maksud bila maksud jangan buat kerosakan di muka bumi, jangan kamu membuat kerosakan akidah pada orang lain. Jangan kamu memesongkan orang daripada orang nak mengabdikan diri kepada Allah, kamu rosakkan dia, kamu pesongkan dia kepada mengabdikan diri kepada orang lain. Kerana kalau ada dekat dunia ini, banyak Tuhan. Orang ni sembah ni, orang ni sembah ni, orang ni sembah ni, maka pasti akan berlaku kerosakan. Maka pasti akan berlaku kerosakan. Itu yang Allah sebutkan dalam maaf sekejap. Itu yang Allah sebutkan dalam surah ke-21 ayat ke-22. Surah ke-21 ayat ke-22 pada muka surat 324. Muka surat 323. 323, maaf. Surat Al-Anbiya surah 21 ayat ke-22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Terjemahan. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai aras daripada apa yang mereka sifatkan. Baik. Kalau kat dunia ni ada banyak Tuhan yang orang sembah, maka pasti akan berlaku, itulah dimasukkan dengan kerosakan yang akan berlaku di dunia. Kerosakan akidah, kerosakan tauhid. Orang menyembah banyak Tuhan. Dia bermula dengan kerosakan akidah dan juga kerosakan tauhid. Sebab itu bila dalam surah Allah SWT, surah Al-Kahfi kan, qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka kata apa? Sungguh wahai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj ni mereka buat kerosakan di muka bumi. Apa kerosakan yang Ya'juj dan Ma'juj buat? Akidah. Mereka merosakkan akidah manusia ada ketika itu. Merosakkan akidah. Kepercayaan manusia itu dirosakkan. Dan membuatkan manusia tak lagi percaya kepada Allah. Dia percaya kepada usaha dia sendiri. Dia percaya kepada pekerjaan dia, jawatan dia, duit dia. Dia percaya kepada perkara yang lain selain daripada Allah. Maka itu kerosakan yang utama dan pertama yang dimasukkan al-mufsidun, orang-orang yang membuat kerosakan. Yang kedua, apabila telah rosak akidah, maka orang tidak akan mengikut apa yang Allah suruh. Maka timbullah kemudian kerosakan di muka bumi. Antaranya lah apa? Apabila berleluasanya zina. Berleluasa zina, maka akan rosaklah semua keturunan manusia. Bercampur bau, ini anak siapa kahwin dengan anak siapa, yang akan rosak semua keturunan. Dan bila tidak ada kepercayaan kepada Allah, tidak ada iman kepada Allah, akan rosaklah bumi, iaitu akan rosak dalam sistem pekerjaan manusia. Akan adanya rasuah, akan adanya buat kerja dengan secara tidak amanah, akan adanya orang nak membulut, itu yang sanggup orang nak pergi potong balak, potong je, dia tak kisah nanti kesan kemudian hari, dia tak kisah. Dia kisahkan hal dia tak kisahkan benda lain. Dia nak bakar dia punya bendang, dia bakar je. Dia tak kisahkan tentang alam sekitar. Janji dia punya bahagian selesai. Dia tak kisah. Itu timbul kerosakan di bumi secara fizikal. Setelah apa? Setelah timbulnya kerosakan pada akidah. Keimanan kepada Allah itu telah rosak. Kerana mana mungkin orang yang beriman kepada Allah, dia nak buat benda yang tak baik? Tak mungkin.
Tapi sebab akidah itu telah rosak, maka rosaklah dia punya pekerjaan dia yang lain-lain tu semua akan jadi rosak. Baik, sebab tu Allah kata dalam Quran apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata zahir kerosakan di darat dan juga lautan. Kerosakan itu telah nyata. Sebab apa? Sebabkan tangan-tangan manusia. Sebab apa tangan manusia boleh buat kerosakan? Sebab dalam dia telah rosak. Rosak dalam, dia akan bawa kepada luar juga rosak. Pemikiran telah rosak. Maka sebab itu Allah kata dia tidak suka kepada orang yang mufsidin, buat kerosakan. Dan ini adalah sifat utama orang munafik. Allah sebutkan mereka ni bahaya. Nampak luar macam baik, tapi sebenarnya dia mengajar benda yang tak baik kepada orang. Dia suruh orang buat benda yang tak baik. Lalu dia merosakkan orang punya dalaman. Bila orang punya dalam dah rosak, luar pun akan lebih mudah untuk dirosakkan. Baik. Baik, maka ini dua perkara cara kita nak mengurus harta, iaitu sentiasa berwaspada. Yang pertama. Yang kedua, kita guna harta dan anak pinak semua untuk kita menambah bekal akhirat. Baik. Dan jangan harta ini dan anak pinak ini melalaikan kita daripada zikrullah. Sebab itu Allah puji ada satu golongan ni, Allah puji dia yang yang Allah sebut. Saya bacakan saja ayat yang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Kan? Sekumpulan lelaki yang perniagaan, tijaratun, perniagaan dan jual beli itu tidak melekakan mereka daripada zikrullah. Surah 24 ayat 37. Nanti boleh lihat. Allah sebut tentang mengenai satu kumpulan manusia yang perniagaan tu, iaitu harta dia tidak melekakan dia daripada zikrullah. Tidak melekakan dia daripada mendirikan solat dan tidak melekakan dia daripada zakat. Allah sebut secara khusus tentang mereka ini yang Allah puji sifat mereka yang tidak dilekakan dengan harta daripada zikrullah. Baik. Kerana akibat dia, kalau seseorang itu leka dengan harta dan juga anak, apa yang akan terjadi? Dia akan apa? Dia sebenarnya sedang berada dalam keadaan menunggu azab daripada Allah. Kita lihat surah yang ke-9 ayat ke-24. Surah ke-9 ayat ke-24. Pada muka surat 190. Muka surat 190 surah At-Taubah. Surah yang ke-9 ayat ke-24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin وعشيرتكم وأموال تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
Fatarabbasu hatta hatta Allahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal qaumal fasiqin. fasiqin. Terjemahan. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yakni yang derhaka. Baik. Maka ini akibat jika seseorang itu dilekakan dengan anak ataupun harta. Kalau kata fatarabbasu, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan, iaitu azab siksa. Maka sebab itu kena berhati-hati dalam kita nak mengurus harta dan juga anak-anak ini. Baik. Kita nak menggunakan harta untuk menambah bekal akhirat. Maka dalam sebuah hadis yang kita selalu dengar, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Bila mati seorang anak Adam, maka terputus semua amalan dia kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak yang soleh yang mendoakan dia. Ada 3 sahaja. Yang perkara yang, maka 3 perkara ni, yang 2 dalam tu adalah apa? Harta. Sedekah jariah masuk dalam bahagian harta. Waladun soleh masuk dalam anak. Maka cara kita nak menambah bekal akhirat dengan kita gunakan untuk Allah, kerana inilah nanti akan membantu seseorang itu bila dia dah mati, membantu dia. Baik. Tapi Ustaz, saya duit tak berapa banyak nak sedekah. Ilmu pun tak berapa nak ada. Anak pun tak ada Ustaz. Jadi macam mana? Adakah saya tak dapat Ustaz apa yang Allah sebutkan dalam Nabi sebutkan dalam hadis ni? Macam mana? Dapat ke tak dapat? Macam mana dia nak buat? Macam mana dia nak buat? Maka Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, sesiapa man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang dia buat dalam agama ini, dalam perbuatan dia satu perkara yang baik, maka orang lain ikut, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala yang orang tu buat tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Dan barang siapa yang dia buat perkara yang tak baik dan orang lain ikut, maka dia akan mendapat balasan juga, dosa juga sebagaimana orang tu dapat tanpa dikurangi dosa orang tersebut. Baik. Maka sebab itu harta ini perlu diurus dengan baik. Kita bimbang yang kita tinggalkan itu adalah harta nanti yang ataupun anak-anak yang nanti akan memberi, kita nak jadi yang baik. Kita tak nak meninggalkan yang tidak baik. Kerana kita tak nak nanti, kita nak bila kita dah mati yang datang adalah pahala. Bukannya dosa yang berterusan. Kita nak pahala yang datang berterusan. Baik. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kemudian akhir ayat ini Allah kata apa? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah ahli neraka. Mereka tetap kekal di dalamnya. Baik. Harta dan anak jika tidak diurus dengan betul, maka ia akan memberi kesan kepada kita ketika di akhirat. Jika tidak diurus dengan betul. Ini sama dengan apa yang terjadi kepada orang-orang terdahulu. Baik, kita lihat pada surah yang ke-9 ayat ke-69. Surah 9 ayat ke-69 pada muka surat 198. Muka surat 198.
Muka surat 1918. Baik. Ya. Tak boleh pula nanti kata. Boleh. Ayat 69. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وأولئك هم الخاسرون. Terjemahan. Nasib kamu, hai orang-orang munafik, adalah sama dengan nasib orang-orang sebelum kamu yang telah dibinasakan. Mereka lebih kuat serta lebih banyak harta benda dan anak pinak daripada kamu. Seterusnya, mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Maka kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagiannya. Dan kamu pula telah memperkatakan perkara yang salah dan dusta sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka yang demikian rosak binasalah amal-amalnya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka lah orang-orang yang rugi. Baik. Dalam ayat ini Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu kalau seseorang itu dia ada harta dan anak, apa yang dia buat dengan harta dan anak dia, dia buat apa? Dia bersenang-lenang je dengan harta dan anak-anak dia. Maka samalah macam orang dulu. Mereka juga Allah bagi harta dan anak bakal lebih banyak lagi daripada kita. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka guna harta dan anak itu untuk bersenang-lenang dekat dunia ni. Mereka tak guna untuk menambah bekal akhirat. Itu yang mereka gunakan. Bersenang-lenang harta buat belanja kat dunia, belilah segala bermewah. Dengan anak pun dia gunalah tak anak tu nak belajar apa, nak buat apa, dia tak kisah suka hati. Tak ada pun dia fikir untuk menambahkan kepada bekalan akhirat dia. Sama macam orang dulu. Maka apa yang terjadi kepada mereka? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang demikian rosak binasalah amal-amalnya yang baik di dunia dan akhirat. Maka tak ada apa dah lagi amalan di dunia dan akhirat. Dan Allah kata mereka lah orang-orang yang rugi. Dan rugi dalam bahasa Al-Quran apa? Neraka. Rugi dalam bahasa Al-Quran ialah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Bukan rugi yang dia punya modal dia habis. Burn. Tak, bukan. Rugi dalam bahasa Al-Quran adalah masuk dalam neraka. Baik, maka harta dan anak pinak ni sebenarnya baik ke tak baik sebenarnya? Sebenarnya harta dan anak pinak ni baik ke? Tak baik sebenarnya, kan? Dua-dua, Ustaz. Dua-dua. Dua-dua. Baik, kita tutup kelas kita pada kali ini dengan kita lihat pada surah ke-34 ayat 37 pada muka surah 432. 432. Muka surah 432 surah Sabah surah ke-34 ayat 37. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa
وما أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وهم في الغرفات آمنون. Dan bukanlah harta benda kamu dan tidak juga anak pinak kamu yang menempingkan kamu di sisi kami walau sedikit pun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan beroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka telah kerjakan, dan mereka pula ditempatkan dalam mahliga-mahliga yang di syurga dengan aman sentosa. Baik, keyword dalam ayat ni apa? Man amana wa amila salihan. Harta dan anak pinak itu gunakan untuk iman dan juga amal soleh. Barulah harta dan anak pinak itu akan berguna untuk kita di dunia, dan yang lebih kita nak adalah berguna untuk kita nanti di akhirat. Allah kata apa? Faulaika lahum jazaa'ud da'f. Bukan saja dapat jaza, balasan, tapi az-da'f pula. Dapat balasan yang berlipat-lipat kali ganda. Tapi dengan syarat harta dan anak pinak itu digunakan untuk iman dan juga amal soleh. Digunakan untuk menambah bekal akhirat. Maka harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, kita gunakan untuk menambah bekal akhirat, jadikan dia untuk iman dan juga amal soleh. Mudah-mudahan dia akan menjadi ujian untuk kita dan kita dapat menempuhi ujian itu. Bukannya dia menjadi sebagai satu azab yang Allah berikan kepada kita untuk menjauhkan lagi kita daripada Allah dan menjadi penyebab nanti Allah akan menghumban kita ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi itu saja yang saya kongsikan pada kali ini. Saya buka sekejap kalau ada soalan. Ustaz, saya ada mesej Ustaz tu, kalau betul abang terangkan. Oh baik, saya dah lihat video ni tentang nama si mati ada pada geran ataupun bil tu kan, adakah kaitan dengan dia. Baik, wallahu alam, dari segi wasiat memang setiap daripada kita Nabi sangat menggalakkan, menyuruh kita untuk buat wasiat. Jangan tidur selagi tak buat wasiat. Buat wasiat. Baik, yang kedua, kalau kata kita tak dan buat wasiat pun, tapi dalam kita dah meninggal, orang tu dah meninggal, dalam masih lagi dekat dunia ni ada nama dia dalam bil-bil lah, dalam perkara lain. Adakah dia akan disesa kubur, dia akan menjadi gelap? Itu wallahu alam. Setakat pembacaan dan setakat yang dibincangkan tidak. Kerana apa? Kerana ia bukanlah perkara yang maksud dia ada keterkaitan dengan dia, kecuali ia adalah perkara haram yang diambil daripada orang. Tapi benda tu semua bila kita hidup memang kita kena buat, ada register, kena letak nama kita dan sebagainya kan. Jadi bukanlah kita suka-suka saja nak pergi buat benda-benda tu. Samalah macam kalau kita meninggal, kita masih ada lagi loan yang belum selesai. Maka kalau waktu kita buat loan tu, tujuan kita bukanlah hanya, maksud dia dah ada rumah tapi nak tambah-tambah lagi rumah. Dia bukanlah kehendak. Dia hanya adalah keperluan. Maka mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Tapi kalau kita buat atas dasar kehendak, nak menimbun harta, dah ada nak timbun lagi, lalu sanggup buat loan, maka wallahu alam itu nanti antara perkara yang kita akan kena jawab dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ditambah untuk anak macam mana Ustaz? Kalau apa? Kalau dibelikan tu, kita buat loan untuk kegunaan anak boleh, kita masa untuk depan anak-anak tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh, tapi wasiatkanlah siap-siap. Takut nanti dia sambung lah. Jadi bergaduh. Tapi setakat pembacaan dan setakat yang ilmu yang ada, mana nama kita yang ada dalam bil-bil semua itu tak adalah nanti menyebabkan seseorang itu kubur dia menjadi gelap.
Wallahu a'lam. Tu ikut apalah, bila mati seorang tu terputus segalanya except yang 3 tu. Ke Ustaz? Except yang 3, tetapi Nama tu tak kena lah, tak tahu. tetapi macam dah hadis saya sebutkan, benda yang baik yang kita buat, yang orang ikut akan berterusan pahala. Benda yang tak baik yang kita buat, yang orang ikut, itu juga akan berterusan dia punya dosa. Seksa. Kalau tanah tu membaik, ada nama dia, walaupun tak bertukar lagi, okey. Kenapa pula tu? Maksud dia kalau tanah tu memang tanah dia, bukanlah maksud dia ambil hak orang ke semua, itu tak ada masalah. Dia beli secara dengan sah, urusannya betul, tidak ada masalah walaupun masih atas nama dia sampai sekarang. Walaupun masih atas nama dia. Tak terkait lah dengan ayat 12 ni Allah firman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan, perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Ayat 11 ya Ustaz? Ayat 11 ya? Ayat 12. Allah tulis secara umum, segala kesan, perkataan dan perbuatan, baik ataupun buruk, semua Allah akan tulis. Walaupun dia dah tak ada, jejak tu tetap akan ada, akan ikut dia juga. Kalau baik, berterusanlah jejak baik itu. Kalau buruk, berterusanlah jejak buruk itu. Surah Yasin lagi. Dalam surah Yasin. Walaupun surah Yasin lagi. Walaupun kita dah mati, tetap akan ditulis untuk kita dosa ataupun pahala yang kita tinggalkan itu. Memang kita kena berjaga-jaga dalam apa yang kita tinggalkan. Tetapi insya-Allah, wallahu alam, kalau yang ada dalam bil-bil semua itu tidak termasuk dalam perkara yang menggelapkan kubur, insya-Allah, ataupun benda yang kita beli dengan cara yang legal, yang halal, mengikut jalan yang betul, bukannya kita ambil secara haram menggunakan sumber yang haram. Wallahu alam. Tapi bagus untuk kita ambil berat tentang pengurusan harta ni. Bagus, sangat-sangat bagus. Memang kita kena titik beratkan. Sebab tu Nabi suruh betul-betul untuk berwasiat sebelum nak tidur, berwasiat. Memang kena ambil berat. Wasiat ni kita kena buat dalam bentuk hitam putih ke atau main mulut je, Ustaz? Hitam putih. Sebagusnya dalam bentuk hitam putih lah supaya tak timbul barang isu. Tapi sebab tu Nabi suruh tulis wasiat. Tulis wasiat. Tulis. Saya nak kaitkan ni pengalaman lah. Satu orang tu dia meninggal awal daripada ibu dia. Dari segi hukum faraid, oleh kerana dia meninggal awal, dia tak sepatutnya dapat. Betul kan? Dia tak dapat. Dia tak dapat. Tetapi ada pula salah seorang daripada adik dia kata, oh dulu ni mak beritahu kata yang ni kena bagi kat orang ni, kena bagi kat si mati lah. Yang tu boleh pakai kau Ustaz? Boleh kan? Kalau semua setuju boleh pakai. Itu kalau setuju. Kalau semua setuju boleh pakai. Kalau setuju boleh pakai lah. Dia sebab apa tahu? Dia sebab apa? Kalau kita tak pakai, kan kita takut dia cakap tu betul. Lalu kita dah terambil hak orang. Tapi kalau kita setuju untuk pakai. Kalau kita tak pakai, maksud dia lebih baik untuk berjaga-jaga. Kalau kita nak pakai, ambil lah. Kan, apalah sangat harta yang ada ni pada nanti kita terambil harta orang. Kan? Lagi teruk. So kalau dah memang dia kata kita pun iakanlah. Tapi itulah ibu bapa, tulislah siap-siap. Tulis betul. Jangan main mulut. Itu yang nanti jadi yang berpanjangan duk main mulut. Orang ni claim, orang tu claim. Tapi kena ada surat sumpah Ustaz. Jadi susah. Tak apa. Kalau kat Malaysia ni susah nak kena surat sumpah, tak apa. Tulis je dulu dalam kertas yang biasa. Kertas dulu kita tulis dulu. Sebelum kita nak buat urusan pergi pejabat sumpah dan sebagainya, tulis dulu. Sebab nanti bila kita dah mati, bukan setakat surat tulis tu, apa yang kita cakap pun jadi wasiat juga walaupun bukan pejabat, tak pergi pejabat sumpah, betul tak? Apa yang sama pun tetap akan jadi wasiat walaupun dia tak pergi kepada pejabat sumpah. Yang pejabat sumpah ni adalah undang-undang yang negara kita dah tetapkan untuk nak selaraskan. Tapi orang boleh petikai Ustaz. Ya, betul. Tapi kita usahalah buatlah awal. Kita tulis dulu. Lepas tu pergilah pejabat sumpah buat urusan. Daripada nanti tulis pun tak ada, pergi pejabat sumpah pun tak ada. Ada tu dia buat, lepas tu saksi kan, dia buat anak beranak dia, tak valid. Ada pernah terjadi. Saksi pun orang yang tak ada kepentingan. Kena cari saksi orang yang tak ada kepentingan. Ya. Saya pun pernah datang mengadu, duk mulut-mulut lah. Yang ni orang dulu mak bagi kat aku, yang ni mak bagi kat aku. Bila timbul bila aset yang dibelikan tu berada pada tempat yang premium, kerajaan nak ambil bayar sampai 1-2 juta. Waktu tu semua claim lah, dulu mak cakap kat aku, dulu mak cakap bagi kat aku. Siapa tu? Kan? Tu dia jadi susah. Jadi ibu bapa
uruskan harta ini. Sebab tu mak saya cakap saya siap. Mama, ayah tak tinggalkan apa-apa. Pandai-pandai koranglah cik sendiri. Betul. Beri pelajaran kat dia orang. Jadi bergaduh. Kan tak tinggal apa, pandai-pandailah pergi cari sendiri. Tapi untuk siapa nak tinggalkan, untuk anak-anak bagus supaya anak tak meminta-minta. Ahli keluarga tak meminta.